Buletin 1.30 Oktober bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Antara paparan utama hari ini, kerajaan berjaya kurangkan hutang dan liability kepada 77%. Kebakaran di Kampung Baru Benta, hampir 150 penghuni hilang tempat tinggal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 15 rumah di Kampung Baru Benta Lipis, Pahang musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Nur Hisham Muhammad berkata, jarak rumah yang terlalu rapat dan struktur binaan kayu serta separa kekal menyebabkan api cepat merebak. 26 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lipis, Raup dibantu pasukan bomba sukarela PBS Kuala Gali bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima laporan. Jentera pertama dari Balai Bomba terdekat sejauh 31 km tiba di lokasi 24 minit kemudian. Dan ketika kita jentera pertama sampai ke tempat kejadian pada jam 1.32, didapati telah 6 biji rumah, 6 buah rumah telah terbakar. Dan apabila kita memulakan kerja-kerja pemadaman, perkara yang kita hadapi masalah utama ialah kedudukan rumah yang begitu rapatlah antara satu sama lain. Malahan boleh saya katakan dia telah bersambung antara satu sama lain dan sebahagian besar daripada rumah tersebut binaannya masih lagi papan. Api dapat dikawal dalam tempoh sejam sekaligus menyelamatkan puluhan kediaman lain daripada terbakar yang berada sekitar lokasi. Kebakaran dipadamkan sepenuhnya kira-kira jam 3.30 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Nilai kerugian dan punca kebakaran sedang disiasat. Seterusnya, 4 remaja lelaki ditahan kerana menunggang basikal lajak di Ubah Suai tanpa kelengkapan brek di Taman Tasik Tambahan Ampang petang semalam. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Selangor, Superintendent Azman Syariat berkata, remaja yang masih bersekolah itu ditahan ketika anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ampang Jaya melakukan tugas pemantauan. Remaja berusia antara 11 hingga 15 tahun ini ditahan sekitar jam 3 hingga 5 petang. Mereka dibawa ke BSPT Ampang Jaya dan basikal mereka disita mengikut Seksyen 112-3 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis sudah memanggil ibu bapa serta penjaga semua remaja berkenaan untuk sesi kaunseling dan amaran keras. Remaja terbabit dibebaskan selepas keterangan direkodkan. Kes dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Malaysia sudah bersedia untuk memulakan era pertumbuhan baru. Itu keyakinan yang diluahkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika mengulas usaha kerajaan memperbaiki segala kerosakan yang telah berlaku dalam pelbagai sektor. Jelas beliau, ia dapat dilihat menerusi komitmen kerajaan melaksanakan pelbagai pembaharuan penting untuk meningkatkan kestabilan pengukuhan pengurusan fiskal dan meningkatkan ketelusan tadbir urus korporat. It has been 1.5 years now since the government changed. As we uncovered more and more, Malaysia's potential was squandered, but we can also now see the road to recovery ahead. The new government had been working overtime to re-energize and clean up the mess left behind. Tegas beliau, meskipun pelbagai langkah proaktif telah diambil bagi menangani masalah yang ditinggalkan kerajaan terdahulu, ianya mengambil masa untuk memperbaiki keadaan fiskal negara. Justru, inisiatif yang diperlukan untuk mencapai matlamat utama ialah menyusun semula ekonomi secara progresif, berasaskan pengetahuan dan memperkasa kehidupan rakyat yang akan dilakukan secara berterusan.
Tun Dr. Mahathir juga yakin Malaysia kini berada pada tahap yang tinggi untuk mencapai kemajuan melalui pelbagai sumber dan prospek. Sementara itu, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC di Malaysia perlu fokus dalam membangunkan institusi-institusi yang kukuh selain mewujudkan dasar sokongan serta infrastruktur yang diperlukan. Perdana Menteri berkata usaha itu dilihat mampu menjadi pemangkin dalam merangsang sektor swasta sekaligus mewujudkan persekitaran positif lagi kondusif bagi pembangunan sosio-ekonomi negara. We cannot cling to the current status quo. What will be an instrumental driver for the nation's growth will be corporate Malaysia implementing its role as a market changer. The government-linked investment companies, or GLICs, and GLCs must focus on creating strong institutions and establishing the necessary infrastructure and supporting policies to fuel the growth, and so doing become a catalyst that would spur the private sector. Beliau berkata demikian dalam ucap tamanya pada Majlis Perasmian Persidangan Korporat Permodalan Nasional Berhad PNB 2019 pagi tadi. Tambah Perdana Menteri, wujud ketidakseimbangan dalam penyertaan sektor awam dan swasta dalam korporat Malaysia hari ini yang nyata mampu menjejaskan masa depan negara. GLC dan GLIC juga katanya perlu menilai semula tahap penyertaan mereka dalam sektor korporat negara selain mengiktiraf sinergi masing-masing dengan sektor swasta terutamanya ke arah memperkasakan usahawan. Justru beliau mahu suatu perniagaan itu lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri seiring dengan keperluan revolusi industri keempat, IR 4.0 serta digitalisasi. Di Parlimen pula, isu hutang dan liabiliti negara turut dibangkitkan. Selain soalan pertama, pertanyaan lisan kepada Menteri Kewangan yang menghangatkan sesi sidang Dewan Rakyat. Semuanya gara-gara soalan berkaitan One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Untuk laporan lanjut, kita terus ke Parlimen bersama wartawan Nur Fazila Muhammad Zahir. Teruskan, Fazi. Ya, Jamalina. Terima kasih dan Assalamualaikum. Kerajaan berjaya mengurangkan hutang dan liabiliti paras semasa 80% kepada 77% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada Jun lalu. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata walaupun berdepan cabaran dari segi kewangan fiskal, hutang itu dapat dikurangkan kerajaan dan ia diakui oleh agensi penarafan kredit antarabangsa. Okey, bertambah. Jadi boleh Yang Berhormat terangkan kenapa berlaku seperti itu? Silakan, Menteri. Sungguh pun pihak kerajaan menghadapi pelbagai cabaran dan juga itu masalah kewangan fiskal apabila mengambil alih tampuk pemerintahan. Kita sekurang-kurangnya dapat mengurangkan hutang keseluruhan yang meningkat kepada 80% KDNK. Telah berjaya mengurangkan kepada 77% untuk bulan 6 ini. Dan prestasi ini, sungguh pun kita membuka semua akaun-akaun. Bukanlah 53% seperti yang diwawarkan oleh kerajaan terdahulu, tapi sebenarnya 80%. Ini pihak syarikat penarafan kredit antarabangsa pun tahu. Tapi sungguh pun mereka boleh lihat bahawa hutang ini adalah sebenarnya lebih daripada apa yang dilaporkan sebelum ini. Mereka masih menerima dan juga memperakui kewibawaan Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Langkawi dengan mengekalkan penarafan untuk Malaysia. Tambahnya, walaupun terpaksa mengambil alih tanggungjawab membayar hutang kerajaan terdahulu, kerajaan hari ini terus komited untuk mengurus dan mengurangkan lagi hutang negara. Hutang dan liabiliti kerajaan sehingga akhir 2017 adalah sebanyak 1 trilion ringgit. Saya nak tanya pasal tabung haji. Betul ke tanah tu?
Isu berkaitan One Malaysia Development Berhad 1MDB kembali menghangatkan sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Bermula daripada soalan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang ingin tahu mengenai nilai dan aset 1MDB, ia kemudian menjadi panas apabila Menteri Keuangan bertindak menegur ahli Parlimen Kubang Krian itu. Berapakah Menteri Keuangan hanya menyebut tentang liability 1MDB? Berapakah aset dan nilai aset 1MDB supaya kita lebih adil dalam menentukan kedudukan dana 1MDB? Terima kasih. Kalau kita lihat laporan tersebut yang melibatkan 5 syarikat MKD, iaitu Menteri Kewangan diperbanankan, yang menjadi masalah. Tapi sekiranya yang berhormat baca dengan lebih teliti, ada juga dinyatakan bahawa syarikat ini adalah diwarisi daripada kerajaan lama, ditubuhkan oleh kerajaan lama, yang menjadi bermasalah kerana kerajaan lama. Semua ini angkara kerajaan lama. Dan oleh demikian, itu terpaksa ditangani oleh kerajaan sekarang. Saya ingat semua masalah standard yang diwarisi ini, semua standard. saya jawab. Duduklah, saya jawab. Setahun lebih perlu berjelas bahawa saya ini jawab. tak boleh letakkan kesalahan pada kerajaan lama segala-galanya. Soalnya ialah bagaimana kita mengurus kerajaan baru yang mampu mengurus. Perbezaan. Dan saja yang saya sebut, Barisan pembangkang kemudiannya berdiri kerana tidak berpuas hati dengan jawapan Guan Eng. Namun Guan Eng hanya memaklumkan bahawa pihaknya masih melakukan penilaian termasuk unit-unit yang dikatakan disimpan di Bank Singapura. Sekian saja dari Parlimen. Kita kembali bersama Jamalina di Sri Pentas. Silakan. Terima kasih Fazi. Seterusnya, seramai 2,143 mangsa banjir di Perlis, Perak, Kedah, Pulau Pinang, Johor dan Selangor masih berada di pusat pemindahan sementara PPS setakat jam 9 pagi tadi. Di Selangor, 2 lagi PPS baru dibuka, masing-masing di Gombak dan Hulu Langat berikutan hujan lebat di beberapa kawasan petang semalam. Ia menjadikan 6 PPS di Selangor kini, termasuk 4 di Kuala Selangor. Di Perak, 8 PPS dibuka dan keseluruhan jumlah mangsa adalah 723 orang. Daerah Hilir Perak mencatatkan jumlah mangsa banjir tertinggi iaitu 341 orang. Di Kedah, 288 orang daripada 79 keluarga ditempatkan di 3 PPS meliputi daerah Pendang, Kubang Pasu dan Baling. Jumlah mangsa banjir di Pendang meningkat kepada 103 orang daripada 32 keluarga. Di Johor, jumlah mangsa yang terjejas masih sama iaitu 176 mangsa daripada 46 keluarga. Ia membabitkan 3 daerah iaitu Batu Pahat, Kulai dan Keluang dengan 6 PPS dibuka. Di Pulau Pinang terdapat 32 mangsa daripada 7 keluarga. 2 PPS masih dibuka di satu daerah. Manakala di Perlis, 48 mangsa daripada 14 keluarga terjejas dengan sebuah PPS dibuka. Dalam pada itu, sebanyak 33.8 tan stok bekalan makanan bagi menampung keperluan mangsa banjir di Terengganu telah diagih ke 152 pangkalan hadapan di seluruh negeri. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Terengganu, Zuhaimi Omar berkata, 15 jenis barangan makanan disediakan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. JKM katanya menerima peruntukan 1.4 juta ringgit untuk tujuan itu. Dan setiap daerah kita ada pembekal pesawat tersendiri. Yang ini adalah keperluan yang kita hantar ni untuk keperluan sebanyak lebih kurang 3 hingga 7 hari di setiap pangkalan hadapan. In case kalau berlaku lebih daripada waktu tersebut, bekalan-bekalan tersebut boleh diambil di mana-mana kawasan yang terdekat di daerah tersebut. Turut dikendalikan urusan penghantaran barang makanan dan keperluan banjir ke pangkalan hadapan Pulau Redang di Jeti Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Terengganu. Sejumlah 38 tan makanan disalurkan ke Pulau Terbabit bagi menampung keperluan 2,000 penduduk sepanjang Tengkujuh. Sekiranya bekalan tidak mencukupi, Maritim Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia ATM akan membantu bagi membolehkan bantuan tambahan dihantar ke Pulau Redang. Baik, musim banjir ada kalanya menjadi lubuk rezeki buat segelintir pihak apabila tangkapan ikan seperti haruan, sepat dan puyuh mudah diperoleh. Namun mereka dinasihatkan untuk mengutamakan keselamatan berbanding mengejar sumber pendapatan yang mampu mendatangkan risiko itu.
Penduduk-penduduk juga kita sarankan supaya menghentikan aktiviti perikanan seperti memukat, menjaring, memancing dan sebagainya agar perkara buruk tidak berlakulah pada mereka. Kita tak jangka benda ni kalau nak tergelincir dia boleh tergelincir bila-bila masa je. Kalau nak jadi worse dia jadi teruk, mungkin hilang dalam banjir. Jadi menyukarkan pihak penyelamatlah untuk cari dalam skala yang agak besar. Beliau turut menasihatkan ibu bapa untuk mengawal anak mereka dari menghampiri atau bermain di kawasan dinaiki air selain mengambil langkah berjaga-jaga terhadap ancaman bahaya hidupan liar termasuk ular. Bagi terus memperkasakan 135 vendor tempatan, Perodua bakal membelanjakan 6 bilion ringgit untuk pembelian alatan ganti dan komponen tempatan tahun depan. Untuk rekod, syarikat automotif itu adalah pembelian komponen automotif terbesar negara dengan kandungan tempatan melebihi 90%. Pembelian Perodua ni setakat ni adalah lebih kurang 4.5 bilion ringgit. And then seluruh tahun ni kita jangkakan kita akan membeli sebanyak lebih kurang 5.4 bilion ringgit daripada local suppliers. So kita punya strength, satu, kita punya, as I mentioned many times, kita punya local suppliers ni tidak improve, and hence Perodua kita ada lebih kurang more than 90% kita punya local content. Beliau ditemui selepas majlis perasmian mesin press stamping bernilai 7 juta ringgit di IQM Sdn Bhd Tanjung Malim Perak. Mesin hidrolik 1.6 ribu tan metrik itu akan menghasilkan komponen badan kereta untuk model lama Perodua termasuk Myvi generasi pertama, Kelisa dan Kancil. Perodua juga akan meneruskan usaha memperkenalkan vendor automotif tempatan ke Daihatsu Jepun bagi mempromosi kebolehan mereka. AirAsia X sedang merancang mengembangkan operasinya ke beberapa destinasi baru ketika ini. Dalam satu kenyataan ringkas kepada TV3, syarikat penerbangan tambang murah jarak jauh itu mengesahkan antara destinasi baru yang kini dalam pertimbangan ialah Azerbaijan. Pihaknya sedang meneroka dan meneliti aspek komersial bagi penerbangan ke negara itu. Azerbaijan memiliki 8 lapangan terbang antarabangsa, antara yang terbesar ialah Baku Heydar Aliyev International Airport. AirAsia X juga sedang mengadakan rundingan bersama Badan Pelancongan dan operator lapangan terbang mengenai potensi laluan baru di Asia Pasifik, Eropah dan Amerika Syarikat. Pengumuman rasmi jelasnya hanya akan dibuat selepas pengesahan diperolehi. Baik. Bertemu kembali. United Kingdom akan mengadakan pilihan raya awal iaitu pada 12 Disember ini selepas ahli parlimen menyokong usul Perdana Menteri Boris Johnson untuk mengadakan pilihan raya sebelum tarikh akhir Brexit. Dewan Rakyat meluluskan usul tersebut dengan 438 bersetuju manakala 20 lagi membantah. Rang undang-undang itu dijangka diluluskan menjelang akhir minggu ini. Setelah diluluskan, tempoh berkempen selama 5 minggu akan dijalankan. Johnson berharap pilihan raya itu akan memberinya mandat baru untuk melaksanakan perjanjian Brexit sekaligus memecahkan kebuntuan parlimen yang menyebabkan tempoh keluar negara itu dari Kesatuan Eropah EU dilanjutkan sehingga 31 Januari. Perdana Menteri Britain itu menegaskan orang ramai harus diberi pilihan bagi menentukan masa depan Brexit dan negara itu. Seterusnya, Raja Thailand Raja Maha Vajiralongkorn memecat 4 lagi pegawainya yang didakwa melakukan kejahatan yang dianggap melampau. Pihak istana dalam satu pengumuman berkata, 2 pegawai istana yang merupakan pengawal bilik tidur dipecat kerana salah laku jahat dan melakukan penzinaan. Dalam satu lagi pengumuman berasingan, 2 pegawai tentera dipecat kerana melakukan tugas sambil lewa sebagai pengawal istana dan berkelakuan tidak sepatutnya dengan pangkat mereka. Susulan itu, segala pangkat dan gelaran rasmi yang dimiliki mereka ditarik balik. Tindakan tersebut seiring pelucutan 6 pegawai istana minggu lalu yang dituduh melakukan salah laku disiplin yang menyebabkan kerosakan kepada perkhidmatan diraja. Minggu lalu juga, semua gelaran yang diberikan kepada peneman diraja Sininat Wong Wachirapakdi dilucutkan kerana dikatakan melanggar tata cara kelakuan sebagai peneman diraja dan tidak setia kepada raja.
Angka korban susulan gempa bumi berukuran 6.6 magnitude yang melanda selatan Filipina semalam meningkat kepada 7 orang. Gempa yang menggegarkan wilayah Mindanao itu turut merekodkan beberapa gempa susulan menyebabkan ribuan penduduk bergegas menyelamatkan diri. Sekurang-kurangnya 50 orang dilaporkan cedera akibat terkena serpihan runtuhan bangunan, termasuk 7 murid sekolah dan beberapa guru yang berjaya menyelamatkan diri selepas bangunan sekolah rendah runtuh. Kejadian berlaku ketika penduduk wilayah itu masih diselubungi ketakutan berikutan insiden gempa bumi berukuran 6.4 magnitude 2 minggu lalu yang mengakibatkan 5 maut. Ia turut menyebabkan ratusan penduduk hilang tempat tinggal dan masih berlindung di pusat penempatan sementara. Perkembangan Piala Liga Inggeris EFL, 5 pasukan menempati tiket ke suku akhir antaranya Manchester City dan Everton. Keputusan 5 perlawanan pada awal pagi tadi menyaksikan Manchester City menundukkan Southampton 3-1 manakala Everton menyingkirkan Watford 2-0. Selain itu turut ke suku akhir Leicester City, Colchester dan Oxford. Pada aksi City menentang Southampton, 3 gol The Citizens dijaringkan Nicholas Otamendi, manakala Sergio Aguero menyumbang 2 gol. Gol tunggal lawan dijaringkan Jack Stephens. Mari beli jamu jelita nama diberi. Bagi yang mahu kulit tampil lebih cerah, muda dan berseri, Pearl White Fiber Putih Mulus antara makanan tambahan untuk kesihatan yang ditawarkan Jamu Jelita. Dicipta khusus oleh pakar pemakanan, Pearl White Fiber Putih Mulus dihasilkan berdasarkan kajian R&D sendiri serta dikilangkan di kilang yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan dalam menghasilkan produk berkualiti premium. Sebagai produk premium, kualiti Pearl White Fiber Putih Mulus bukan hanya dijamin Jamu Jelita, malah diakui di peringkat antarabangsa apabila diberi anugerah Super Health Brand peringkat Asia Pasifik. Banyak yang tidak tahu bahawa pengambilan fiber yang secukupnya dalam rutin harian membantu mengurangkan risiko sebelit dan membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan serta bertindak dalam menyingkirkan lebihan toksin dalam tubuh. Istimewanya peluang fiber putih mulus ianya mengandungi psyllium khas serta gabungan limau gedang dan teh hijau yang bertindak untuk memberi rasa kenyang yang berpanjangan sekaligus menyerap lebihan makanan tidak terhadap dan menyingkirkan toksin yang terlekat di dinding usus melalui proses pelawasan yang kesannya dapat dilihat seawal 4 hingga 8 jam. Turut mendapat anugerah Super Health Brand di peringkat Asia Pasifik ialah satu lagi produk premium Jamu Jelita, Jus Tradisi Wanita. Khusus untuk memelihara kesihatan luaran dan dalaman, Jus Tradisi Wanita diformulasikan untuk menyelahkan keanggunan dan keremajaan wanita. Jamu Jelita turut menghasilkan jus tradisi wanita yang mengambungkan herba wanita yang telah diamalkan sejak dahulu lagi, terutamanya bagi mereka yang sudah berkahwin, iaitu manja kani, kacip Fatimah dan serapat. Secara saintifiknya, 3 herba ini mempunyai pelbagai manfaat dan kebaikan khusus untuk kesihatan dalaman wanita dan penggunaannya yang konsisten bukan sahaja dapat meningkatkan taraf kesihatan wanita, malah menyelahkan lagi kecantikan luaran wanita. Jamu Jelita.